Hai, apa khabar semua? Okey, cikgu doakan anak-anak murid cikgu semua dalam keadaan sihat dan sejahtera. Okey, awak semua sudah makan? Okey, seandainya awak sudah makan, okey, apakah yang berlaku kepada makanan yang kita makan di dalam tubuh badan kita? Okey, jom kita belajar. Okey, apabila kita makan, makanan masuk ke dalam tubuh badan kita dan makanan tadi akan dihancurkan. Ini dipanggil sebagai sistem pencernaan manusia. Okey. Jadi apakah maksud pencernaan? Pencernaan adalah proses penguraian makanan yang besar dan kompleks kepada makanan yang lebih kecil dan ringkas. Ini bermaksud apabila awak makan roti itu dalam keadaan yang besar dan kompleks, masuk dalam mulut, awak gigit, awak kunyah, awak kisar, makanan yang besar tadi bertukar kepada makanan yang kecil. Ini dipanggil sebagai proses pencernaan. Organ-organ yang terlibat di dalam sistem pencernaan manusia adalah mulut, kemudian diikuti dengan esophagus, perut, usus kecil, usus besar, rektum dan juga tubuh ataupun anus. Jadi organ-organ ini kita panggil sebagai salur pencernaan. Salur pencernaan bermula daripada mulut dan berakhir dengan tubuh. Jadi sistem pencernaan ini dibantu oleh organ-organ lain iaitu hati, kemudian undi hempedu dan pankreas. Jadi di kat sini sistem pencernaan terdiri daripada dua iaitu salur pencernaan dan organ-organ lain. Salur pencernaan bermula daripada mulut dan berakhir dengan tubuh. Dan organ-organ lain adalah hati, undi hempedu dan pankreas. Urutan aliran makanan bermula daripada mulut, kemudian makanan akan masuk ke esophagus, akan masuk ke perut, duodenum. Duodenum adalah usus kecil yang terawal. Ya, kemudian masuk kepada usus kecil, usus besar, rektum dan juga tubuh. Okey. Pencernaan ini terdiri daripada dua jenis pencernaan iaitu pencernaan fizikal dan pencernaan kimia. Pencernaan fizikal merujuk kepada di dalam mulut kita gigi memotong, mengisar dan mengunyah menjadi cebisan yang lebih kecil. Jadi pencernaan fizikal hanya berlaku di dalam mulut sahaja. Dan di dalam mulut kita juga ada air liur. Jadi di dalam air liur mengandungi enzim amilis. Enzim amilis ini berfungsi untuk mencernakan kanji kepada maltosa. Seterusnya, makanan tadi akan masuk ke dalam esophagus. Di dalam esophagus tiada pencernaan berlaku. Makanan dihantar ke perut secara peristalsis. Apakah peristalsis? Peristalsis adalah proses pengecutan dan pengenduran otot esophagus menolak makanan ke perut. Di dalam esophagus tiada pencernaan berlaku. Seterusnya, di dalam perut, dinding perut akan merembeskan jus gaster atau jus gastrik. Dalam jus gaster ini mengandungi dua jenis bahan iaitu asid hidroklorik dan enzim protease. Jadi asid hidroklorik ini berfungsi untuk menyediakan medium berasid, membunuh bakteria dan menetralkan alkali dari mulut. Manakala enzim protease tadi mencernakan protein kepada polipeptida. Jadi belajar-belajar untuk memudahkan belajar-belajar mengingat. Ingat perut, ingat protease, ingat polipeptida. Bermula daripada huruf P. Perut menghasilkan enzim protease, mencernakan protein
kepada polipeptida. Seterusnya, ini adalah duodenum. Duodenum adalah usus kecil yang paling awal. Jadi, di dalam duodenum berlaku proses pencernaan. Okey, di mana dia dibantu oleh organ-organ lain seperti hati. Hati akan menghasilkan jus hempedu dan jus hempedu ini akan disimpan di dalam undi hempedu. Jus hempedu ini akan dirembeskan ke dalam duodenum dan jus hempedu ini akan mengimulsi lemak kepada titisan kecil ataupun dia akan menukarkan larutan lemak kepada titisan-titisan kecil. Kemudian pankreas. Pankreas adalah organ yang berwarna oranye itu. Ya. So pankreas akan menghasilkan jus pankreas. Di dalam jus pankreas ini terdiri 3 jenis enzim, iaitu enzim amylase, enzim protease dan enzim lipase. Jadi jus pankreas ini akan dirembeskan masuk ke dalam duodenum. Di dalam duodenum, kanji akan dicerna kepada maltosa, polipeptida akan dicerna kepada dipeptida, lemak akan dicerna kepada asid lemak dan glycerol. Jadi, pelajaran yang awal tadi kita tahu bahawa di mulut, kanji mula tercerna, di perut, protein mula tercerna dan di duodenum, semua makanan tercerna iaitu kanji tercerna, protein tercerna dan lemak tercerna. Okey, seterusnya makanan tadi akan masuk ke dalam usus kecil. Dinding usus kecil akan merembeskan enzim terdiri daripada 2 jenis enzim iaitu enzim maltase dan enzim protease. Enzim maltase akan menukarkan maltosa kepada glukosa. Jadi glukosa ini adalah hasil akhir daripada kanji. Jadi kanji di mulut tadi ditukarkan kepada maltosa, kemudian maltosa ditukarkan kepada glukosa di dalam usus kecil. So glukosa adalah makanan tercerna yang paling ringkas. Protein dipeptida akan ditukarkan kepada asid amino dengan kehadiran enzim protease. Okey, berikut ini adalah usus kecil. Apabila kita lihat lebih dekat lagi, di dalam usus kecil itu terdapat unjuran-unjuran, lipatan-lipatan. Jadi ini kita panggil sebagai pilus. Okey, di dalam usus kecil akan merembeskan 2 jenis enzim, enzim maltase dan enzim protease. Jadi enzim maltase ini akan mencernakan maltosa kepada glukosa dan enzim protease akan mencernakan dipeptida kepada asid amino. Okey, berikut ini adalah pilus. Pilus inilah unjuran-unjuran yang ada di dalam usus kecil. Jadi makanan yang ringkas dan kecil boleh menembusi dinding usus kecil dan dibawa oleh darah ke sel-sel. Ya. Jadi makanan yang tidak tercerna dan bersaiz besar tidak dapat menembusi dinding usus kecil. Jadi makanan yang tidak tercerna ini akan berlalu terus pergi ke usus besar. Jadi virus ini mempunyai ciri-ciri yang istimewa di mana virus ini mempunyai permukaan yang luas untuk mempercepatkan proses penyerapan makanan. Kemudian ciri kedua, virus ini sangat nipis, senipis satu sel untuk memudahkan proses penyerapan makanan dan dikaya dengan kapilari darah. Jadi di sini glukosa dan asid amino akan meresap masuk ke dalam darah. Jadi glukosa ini adalah makanan tercerna paling ringkas dari kanji dan asid amino adalah makanan tercerna paling ringkas dari protein. Jadi glukosa dan asid amino ini akan meresap masuk ke dalam darah dan dibawa ke seluruh badan. Manakala asid lemak dan glycerol akan masuk ke dalam laktil dahulu, kemudian masuk ke dalam darah.
Asid lemak dan glycerol ini adalah berasal daripada lemak. Seterusnya, makanan yang tidak tercerna tadi akan masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar tiada pencernaan berlaku. Di dalam usus besar, proses penyerapan semula berlaku. Air, mineral akan diserap semula ke dalam aliran darah. Di sini terdapat dua keadaan. Sekiranya air kurang diserap masuk ke dalam darah kerana jangkitan kuman pada usus besar, maka ceret-berit akan berlaku. Seterusnya, jika air banyak diserap masuk ke dalam darah, maka di dalam usus besar kurang air dan sembelit boleh berlaku. Apakah sembelit? Sembelit adalah keadaan di mana kita sukar untuk membuang air besar ataupun kita sukar untuk proses penyah tinjaan. Okey, proses pengangkutan hasil pencernaan makanan yang telah diserap masuk ke dalam darah perlu sampai ke sel-sel badan melalui proses asimilasi. Apakah proses asimilasi? Proses asimilasi adalah proses pengagihan hasil akhir pencernaan bagi kegunaan sel-sel badan. Ini melibatkan sistem pencernaan dan sistem peredaran darah. Sistem pencernaan adalah keadaan di mana ia menguraikan makanan yang besar kepada bentuk yang lebih ringkas dan makanan yang ringkas diserap masuk ke dalam darah melalui virus. Dan sistem peredaran darah ini akan mengangkut bahan yang ringkas ke sel-sel di seluruh badan. Seterusnya, asimilasi ini amat penting di mana ia boleh membentuk sel-sel yang baru, ya, dan untuk kegunaan respirasi serta untuk kawal atur suhu. Okey, perlu diingat bahawa makanan yang ringkas adalah glukosa, asid amino, asid lemak dan glycerol. Asid lemak dan glycerol akan masuk ke dalam laktil dan kemudian masuk ke dalam darah untuk kegunaan badan kita. Glukosa dan asid amino akan masuk ke dalam darah melalui virus untuk kegunaan badan kita. Okey, saja perkongsian daripada cikgu. Moga bermanfaat.